Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita bersama-sama lagi insya-Allah dalam sesi bersama-sama untuk mentadabbur Al-Quran. Setiap hari satu muka surat insya-Allah. Jadi hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-145 Muka surat yang ke-145 iaitu kita akan bersama-sama mentadabbur surah Al-An'am ayat 132 sehingga ayat 137 ayat 132 sehingga ayat 137 di muka surat yang ke-145. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang pertama memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap sesi kita, setiap kali, setiap perbuatan kita, apa saja, insya-Allah solat kita, puasa kita, amalan harian kita, even perkara-perkara yang walaupun perkara-perkara yang seolah-olahnya seperti duniawi, seperti tidur kita, makan kita, berjalan kita dan ke mana-mana kita yang kita lakukan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keikhlasan. Kita buat tu bukan kerana lain, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, insya-Allah moga-moga dengan usaha kita ni untuk mentadabbur Al-Quran, maka kita akan mendapat sedikit membentuk diri kita, membentuk cara pemikiran kita, membentuk akidah kita, membentuk tasawur kita, gambaran kita, bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan manusia lain dan sebagainya. Maka itu akan insya-Allah moga-moga dengan usaha kita ini, Allah Ta'ala, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama dalam surah Al-An'am ni ayat 132 sehingga ayat 137 insya-Allah kan. Kita dah tak berapa lama lagi kita akan dah nak sampai kepada akhir-akhir surah Al-An'am dan kita akan masuk kepada surah yang baru. Jadi insya-Allah kita ingatkan balik, lama dah kita tak sebut ni, bahawa surah Al-An'am ni adalah merupakan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa baginda hampir-hampir nak berhijrah ke Madinah, iaitu sebagai kesimpulan. Dan yang kedua, keistimewaan surah Al-An'am ni diturunkan sekaligus semasa di Mekah tu. Maknanya jarang daripada surah yang banyak macam ni kan, yang panjang macam ni tu, diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ni. Kadang-kadang walaupun surah tu pendek, tapi Allah Ta'ala turunkan kadang-kadang dua kali, seperti surah Iqra, surah Al-Alaq kan. Jadi insya-Allah terima kasih kepada yang beri feedback hari ni tentang suara jelas, video jelas dan sebagainya. Moga-moga kita akan dapat teruskan insya-Allah. Kita akan baca sikit insya-Allah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Saya baca sikit saja insya-Allah. Pendek saja ayat ini 132 ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walikullin. Jadi lin tu baris bawah dan dua baris tu jadi walikullin. Jadi ada makna dia lain kalau kita baca dengan walikulli darajat, tu lain pula. Kalau walikulli darajat, dia akan baca tin di bawah. Tapi di sini kita akan tengok kan walikullin. Maknanya sinilah maknanya walikullin minal amilin. Dalam tafsiran kata walikullin minal amilin maknanya bagi setiap daripada orang-orang yang buat kerja. Gitu, darajatun. Darajatun kalau ikutnya darajat lah. Tapi dalam tafsiran dia kata maksud darajat sini maksudnya ialah jazaun, balasan. Maknanya maksud dia, jadi maksud ayat ni walikullin darajatun, itulah bagi setiap orang yang buat kerja, buat amal, maka dia akan dapat balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan, walikullin darajatun mimma amilu, daripada apa yang mereka lakukan. Jadi maknanya hasil perbuatan mereka tu mereka akan dapat balasan, tak kira lah baik ke jahat ke, maka Allah Ta'ala akan beri balasan mengikut apa yang mereka buat tu. Walikullin darajatun mimma amilu, daripada apa yang mereka lakukan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Allah Ta'ala nak sebut kan bahawa apa, Allah Ta'ala ni wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhan kamu bighafilin, lalai maknanya tak tahu. Awak buat ni, kita manusia kan kadang-kadang kan, walaupun kita ni bos ke apa ke, kadang-kadang kita
minta maaf tak tahu. Awak buat ni, rupanya awak yang buat ni ke, dan sebagainya. Tengok kan, Allah Ta'ala tak ada. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat-sifat tersebut kan, daripada keadaan tersebut. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, wa ma rabbuka bighafilin. Setiap benda, walaupun kecil, walaupun sebesar zarrah yang kita bacakan, daripada kebaikan, daripada keburukan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Wa ma rabbuka bighafilin, lalai makna tak tahu, terlepas daripada amma ya'malun, daripada apa yang mereka lakukan. Dalam bacaan, jadi ya'malun sini ada dua bacaan, ada dua qiraat. Satu ya'malun, satu ta'malun dengan tak. Satu ya tu maknanya mereka, kalau tak tu maknanya kamu. Jadi makna dia tak lari kan, insya-Allah kan. Jadi Allah SWT kata, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dalam bacaan kita ialah kita baca ya'malun. Tapi ada bacaan macam tu, ada qiraat yang tak malun, maknanya ialah kamu lakukan. Jadi kita ni kadang-kadang kenapa kita kata hari ya malun, dah ada baris dua tu kan, ya bawah kan. Sebenarnya hadirin hadirat sahabat-sahabat semua, dulu masa Quran mula-mula dulu, dalam tulisan mula-mula memang tak ada titik, tak ada tanda titik pun tak ada, baris memanglah tak ada, tapi titik pun tak ada. Jadi kalau ya dengan tak tu sama je cara tuliskan, cuma datang kemudian tu, jadi ulama-ulama pun letaklah kan, adalah ulama-ulama kemudian letakkan selepas daripada zaman Nabi ni, dah jauh ni kan. Bila ada orang start confuse kan baca macam mana, jadi diletakkan ya, diletakkan tak kan, macam tu kan. Jadi okey, jadi yang penting Allah Subhanahu Wa Taala ni tahu semua benda, tak terlepas semua benda kan. Walaupun yang dalam ayat yang lain kita baca, walaupun satu daun yang jatuh di dalam hutan mana pun kan, Allah Ta'ala tahu kan. Dia jatuh bagaimana, tergolek macam mana, dia kemudian menjadi rezeki siapa, ulat mana kan, siput babi mana makan kan, semua tu dia ketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, wa rabbukal ghaniyyu. Allah Ta'ala tengok kan, ini ayat-ayat yang kita kata ayat-ayat keyakinan, ayat-ayat yang nak membina kita, nak memberi gambaran kepada kita kan, Allah Ta'ala ni bagaimana sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, wa rabbukal ghaniyyu. Allah Ta'ala ni ghani. Ghani ni dalam bahasa Melayu terkaya, makna dia kan, terkaya. Tapi terkaya macam mana? Apa yang terkayanya? Maksud ghani ni maknanya ialah tidak perlu, maknanya Allah Ta'ala ni tidak perlu kan kepada apa? Al-ghaniyyu tak perlu kepada hamba, tak perlu kepada makhluk, dan juga tak perlu kepada apa? Tak perlu kepada ibadat makhluk. Maknanya kalau makhluk semua tak ada, tak jadi apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua hamba ni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, makhluk ni tidak mahu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tak mahu beribadah kepada Allah, tak mahu tunduk kepada Allah, pun dia tidak akan efek Allah Taala. Itu maksud Allah Taala ni ghani. Jadi Allah Taala ni wa rabbuka, Allah Taala kata wa rabbuka, Tuhan kamu ni al-ghaniyyu, dia maha ghani, zur rahmah, dan kemudian dia mempunyai rahmat pula kan. Dahlah dia ni tak perlu kepada kita, tapi dia beri pula kepada kita rahmat kepada manusia ni. Tengok kan betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua kan, kepada makhluk-makhluknya kan. Kemudian in yasha yuzhibukum. Jadi Allah Taala kata in yasha yuzhibukum, kalau dia nak dia boleh yuzhibukum. Yuzhibukum makna yuhlikukum. Maknanya dia boleh hancurkan kamu, dia boleh hilangkan kamu, dia boleh, kamu ni umat-umat terdahulu kan, kaum Adnya, kaum Solehnya, kaum Nabi Lutnya kan, macam-macam, semua tu Allah Ta'ala boleh hancurkan macam tu saja. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala nak hilangkan kaum Quraisy ni, Allah Ta'ala boleh hancurkan. Kalau Allah Ta'ala boleh nak hilangkan kaum ni, yang bangsa-bangsa yang kata-kata kuat sekarang ni kan, bangsa ni kan, negara ni dan sebagainya, kalau Allah Ta'ala nak hilangkan, nak hancurkan mereka, boleh kan. Itulah keyakinan kita kan. In yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, dan kemudian dia akan gantikan kamu dengan orang yang lain. Boleh, tak ada masalah pun kan. Mana kita tengok banyak kan dulu kaum-kaum yang terdahulu, bukan Allah Ta'ala hancurkan, Allah Ta'ala ganti lain. Allah Ta'ala hancurkan ini, Allah Ta'ala ganti lain. Habis kaum Allah Ta'ala ganti kaum lain. Banyak je kan atas dunia ni Allah Ta'ala boleh ganti. Dan kalau Allah Ta'ala nak gantikan kita semua manusia ni hancur, kemudian Allah Ta'ala gantikan dengan satulah makhluk baru kan, apa masalahnya? Tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dia kata sini ma yasha, apa saja yang dikehendaki. Tak kira lah kan makhluk mana pun kan. Wa istakhlif min ba'dikum, maknanya Allah Ta'ala gantikan. Istakhlafa tu maknanya ganti, maknanya pengganti, maknanya khalafa tu maknanya datang belakang kan. Kemudian Allah Ta'ala kata kama ansha'akum min zurriyati qaumin akharin, sebagaimana kamu juga kan, iaitu kamu yang ada kalau zaman Nabi tu ialah orang Quraisy tu. Orang Quraisy tu asalnya daripada mana? Asal daripada satu kaum mana asalnya kan, tak tahu kan. Tapi Allah Ta'ala boleh gantikan. Dulu kaum Ad yang duduk negeri Arab ni kan, temun Allah Ta'ala gantikan. Jadi Allah Ta'ala kata
Allah dulu kamu gantikan kamu, ansya'akum, menjadikan kamu ni min zurriyyati qaumin, daripada satu zuriat satu kaum, daripada zuriat satu kaum yang lain Allah Ta'ala boleh gantikan. Jadi maknanya nak tunjuk sini kekuasaan Allah SWT. Kamu janganlah sombong sangat, kamu jangan rasa bahawa kamu ni boleh buat semua benda. Kamu rasa kamu mentang-mentang kamu ni kuat, power dan sebagainya kan, lalu kamu rasa kamu boleh buat, nak lawan Tuhan kan. Allah Ta'ala boleh hancurkan kamu kalau Allah Ta'ala nak, dan Allah Ta'ala boleh gantikan kamu. Jadi kita tengok kan dalam dunia, dalam sejarah dunia, bukan maknanya biasanya kan tak 600 tahun dia akan berubah. Dia akan berubah kan. Dulu orang ni kuat, dulu bangsa ni kuat, sekarang bangsa ni. Dulu di Eropah bukan, kadang-kadang sama mereka pun ada bangsa ni, ada bangsa Belanda, ada bangsa Jerman, ada bangsa Perancis, ada bangsa Inggeris. Semua tu Allah Ta'ala gantikan. Ada bangsa Sepanyol, ada bangsa Portugal. Tengok kan, dulu siapa yang menjajah orang ni kan. Lepas tu bolak-bolak. Kemudian sekarang bangsa lain pula kan, daripada Amerika ke dan sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala berpusing-pusing kan. Tapi lepas daripada bangsa lain pula, bangsa Cina ke bangsa India ke, kita tak tahu kan. Semua tu adalah bangsa-bangsa yang Allah Ta'ala boleh nak gantikan kekuasaan dia kan. Sebagaimana orang Islam kan, dulu orang Islam ni adalah waktu tu bangsa yang kuat, tapi Allah Ta'ala gantikan. Kerana apa? Kerana adalah dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan masalah-masalahnya yang berlaku menyebabkan Allah Ta'ala gantikan dengan kaum yang lain. Jadi begitulah Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita, maknanya janganlah kita ni sombong. Allah Ta'ala ni tak perlu kepada kita pun. Wa huwa wa rabbuka al-ghani. Itu maksud dia kan. Kemudian innama tu'aduna la'at. Allah Ta'ala kata innama tu'aduna la'at. Oleh kerana itulah maka kamu kena yakin bahawa apa yang tu'aduna, yang kamu dijanjikan, apa yang kamu dijanjikan, iaitu azab, iaitu kebangkitan, iaitu akhirat, semua yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada kamu, apa yang kalau kita atas dunia ni kan, maknanya sekarang ni zaman moden ni, maknanya apa yang diceritakan oleh pendakwah Islam, mereka ceritakan akan ni akan berlaku kan. Maka Allah Ta'ala kata la'at, akan datang, maknanya benda tu pasti akan berlaku kan. Kemudian wama antum bimu'jizin, dan kamu wama antum, dan tidak adalah kamu ini mu'jizin ini dapat mengalahkan, maknanya dapat menolak. Benda tu pasti akan berlaku. Jadi kalau kamu kata tak nak macam mana, benda pasti akan berlaku. Allah SWT kata wama antum, tidak adalah kamu ni mampu untuk mengalahkan maknanya tak mampu untuk menolak apa-apa yang apa yang akan berlaku tu, dan juga kamu tidak akan mampu melepaskan diri daripada keadaan tu, mu'jizin. Seterusnya ayat 135. Allah SWT kata kul, katakan jadi bila kul ni maknanya katakan wahai Muhammad. Banyak kul dalam Quran kan, bukan 4 kul saja kan, bukan kul huwallah, kul a'udzu bin nas, kul a'udzu bil falaq, kul ya ayyuhal kafirun saja kan, tapi kul ni kan sangat-sangat banyak kan. Minta maaf kita tak alihkan tadi kan. Minta maaf jadi kul, sekarang ni kita sampai kepada ayat kul sini. Kul ya qaumi a'malu ala makanatikum. Wahai, tu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, kepada pendakwah, kepada orang yang nak bawa Islam, supaya dikatakan kepada orang-orang yang mendengar ni kan, kepada orang-orang yang menjadi, kita panggil mad'u lah kan, dalam bahasa Arabnya mad'u ni orang yang disampaikan. Kalau da'i itu maknanya orang yang menyampaikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh beritahu kepada Nabi kita SAW, kul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai pendakwah, wahai penyampai, ya qaumin i'malu. Allah Ta'ala kata i'malu makna bekerjalah, ala makanatikum, makna ala makanatikum, di atas tempat kamu. Itu maknanya, makna dari segi perkataan. Tapi maksud dia ialah dalam tafsiran kata ala halatikum maknanya sebagaimana kamu nak buat macam ni, kamu rasa macam ni betul, kamu buatlah. Macam itulah kata, seolah-olahnya kan kamu rasa macam apa yang kamu buat ni betul, tak apa, silakan, aku dah sampaikan. Itu maksud dia kan. Jadi kul ya qaum i'malu ala makanatikum, kamu buatlah kerja apa yang kamu nampak betul, aku dah beritahu dah kan, inni amil, dan aku pun akan buat apa yang aku nampak kan. Jadi maknanya aku dah cakap kepada kamu, ini adalah salah, gini-gini dah salah kan, yang betul ialah begini-begini. Kamu tiba-tiba kamu nak buat macam ni juga, dah ala makanatikum, terpulanglah pada kamu, aku inni amil, aku akan bekerja juga. Kamu bekerja nak menghalang Islam ke, nak buat jahat kepada Islam ke kan, nak menghalang manusia daripada Islam ke, buat kan. Inni amil, aku akan bekerja untuk menyampaikan Islam. Gitu kan, inni amil, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Fasawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahulah kan, man takunu lahu akibatud dar, siapakah, untuk siapakah akibatud dar. Ad-dar tu makna ad-darul akhirah, maksudnya iaitu negeri akhirat, tempat di akhirat nanti. Akibah maknanya pengakhiran, maknanya kamu akan tahulah siapakah nanti yang akan dapat yang betul ataupun salah. Gitu maksudnya kan. Maknanya kan nanti balasan syurga nanti untuk siapa? Untuk awak ke untuk aku? Untuk kamu ke untuk aku? Sekarang tak apalah, sekarang kamu tak nak dengar cakap aku kan. Aku dah kata macam ni, kamu nak buat hal kamu juga. Bawa hal kamu. Bawalah makan kamu, tempat kamu, makanlah kamu, kedudukan kamu nak kamu buat. Tapi nanti tengok nanti hari akhirat nanti siapa yang betul, siapa ni. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang yang beriman ni kan, yakin, berani dan mencabar. Orang-orang yang kafir tu kalau kena nak buat. Orang tak nak beriman tu, buat kamu. Aku akan buat dan kita akan tengok nanti. Man takunu lahu akibatud dar. Kemudian innahu la yuflihuz zalimun, dan sesungguhnya la yuflihuz zalimun, tidak berjayalah. La yuflih, tidak berjayalah orang zalim. Orang zalim tak akan berjaya. Orang zalim, orang kafir, orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan berjaya, tak akan berjaya. Kalau atas dunia ni nampak macam dia berjaya tapi di akhirat dia tak akan mungkin berjaya. Tak mungkin kan. Allah Taala dah, ini ada satu makna kita kata ketetapan, satu prinsip dah kan, kaedah bahawa tak berjaya orang-orang yang zalim. Seterusnya Allah SWT sebutkan di antara apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab ataupun kita pun ada juga setengah-setengah yang berlaku pada kita juga lah sekarang ni kan, iaitu apa dalam ayat seterusnya, iaitu ayat 136. Kita akan baca waja'alu. Allah Ta'ala start sini, waja'alu, mereka ni iaitu orang kafir ni, orang yang tak nak beriman ni kan, mereka ini menjadikan lillahi, untuk Allah. Maknanya mereka ni tahu Allah ni. Orang kafir Quraisy ni tahu Allah, bukan tak tahu Allah kan. Ayah Nabi bernama Abdullah, mereka pun tahu Tuhan tu nama Allah kan. Maknanya sebab tu nama ayah Nabi ni Abdullah. Dan ada orang-orang lain juga yang bernama Abdullah kan. Jadi mereka menamakan anak mereka ni Allah. Tapi Allah tu ada, tapi Lata pun ada juga. Ada Abdul Lata, ada Abdul Uzza. Tu maknanya Tuhan, sebab tu dia panggil syirik. Iaitu mereka bukan tolak Allah 100%. Ada Allah tu, tapi Allah tu diberikan begini. Berhala pun ada nilai-nilai dia begini kan, ada kuasa macam ni. Jadi kuasa dia dikongsi-kongsi pula dah. Ada benda diberi kepada Allah, ada benda. Jadi ayat ini tunjukkan kepada kita kan bagaimana kan setengah-setengah perangai mereka. Waja'alu, mereka menjadikan lillahi, untuk Allah, mimma zara'a minal harsi wal an'am. Mimma zara'a, daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zara'a tu maknanya ialah diciptakan. Minal harsi, apa yang Allah Taala ciptakan daripada harsi. Harsi tu tanaman, pokok kurma ke, pokok apa-apalah kan, apa-apa pokok. Wal an'am, binatang ternak mereka. Jadi mereka ni kan menjadikan sebahagian daripada ni untuk Allah. Gitu. Nasibah makna bahagian maknanya. Jadi kemudian dia tak sebutlah berhala kat sini, tapi ulama tafsir kata maka difahamilah daripada sini bahawa mereka menjadikan sebahagian daripada tanaman mereka, sebahagian daripada binatang mereka tu untuk Allah, dan kemudian sebahagian lagi ni untuk berhala mereka. Jadi mereka dah bagi-bagi dah. Ni bahaya kan kita kan, kadang-kadang ada juga lah kan dulu-dulu kan kita, ketika kita ni bercampur aduk dengan benda yang tak betul, khurafat dan sebagainya, dulu ada kan, ini adalah panggil yang ini untuk Tuhan, ini untuk hantu, ini untuk apa benda macam-macam kan tak. Itu maknanya dulu lah kan. Tapi zaman sekarang ni lain dah pula kan bentuk dia kan. Jadi Allah SWT sebut sini, waja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiba faqalu, lalu mereka pun buat macam mana? Mereka pun berkata, haza lillah bizamihim wa haza lisyurakaina. Ini bahagian ini untuk Allah, ini adalah bahagian untuk berhala. Mereka dah bahagi dah. Untuk Allah tu apa? Maknanya mereka pun berilah makanan, memberilah benda-benda tadi tu kepada orang miskin, kepada tetamu Masjidil Haram. Itu untuk Allah mereka kata. Yang untuk berhala tu, ini jangan sentuh. Jadi kemudian mereka ni pula, fama kana lisyurakaihim, apa-apa yang untuk syuraka, untuk berhala-berhala ni, untuk yang bukan Allah Ta'ala ni kan, maka dia kata fala yasilu ilallah, tak boleh beri pada Allah. Tengok. Tetapi wama kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim, tapi apa-apa yang untuk Allah ni mereka boleh beri kepada maknanya kalau tersalah beri tak apalah, tapi kalau tersalah untuk Allah tak boleh,
Ni berhala tak boleh. Maknanya mereka tu membesarkan lagi berhala tu daripada Allah SWT. Dah lah syirik. Syirik tu satu lah. Kemudian lepas tu pula ada bahagi-bahagi pula kan. Ini untuk Allah, ini untuk berhala. Kemudian apa-apa yang untuk Allah kalau tersalah, tak boleh kan. Kalau tersalah untuk ini untuk berhala, kenapa kita beri penutup? Tapi kalau apa-apa tersalah beri kepada berhala ni, pula mereka tak apalah, Allah tak apa. Tengok kan. Jadi maknanya bagaimana syirik mereka dan bagaimana jahatnya mereka, Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas itu kan, wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Tengoklah Allah Taala katakan betapa teruknya mereka, cara pemikiran mereka kan. Jadi kita ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala bawa benda ni kan. Kalau kita kata tengok pada hari ni, ada tak benda ni berlaku? Benda ni macam tak berlaku lah kan macam tak berlaku. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni nak sebutnya ialah apa kan? Bahawa bukanlah masalah beri makanan, beri tak makanan, beri itu, tetapi lebih daripada itu perasaan bahawa kan, syirik tu nombor satu. Adanya syirik kan. Maknanya ada manusia-manusia sekarang ni yang masih syirik, iaitu ni Tuhan ni Tuhan kan, ni Tuhan nampak, Tuhan tak nampak, ini Tuhan pokok, ini Tuhan di belakang, ada macam-macam kan. Tak kira lah kita kata ini adalah animisma ke, tetapi dalam bentuk moden pun dia boleh berlaku kan sebenarnya kan. Cuba kita fikir kan, kita fikir kan sebenarnya bagaimana dia berlaku dalam bentuk moden kan, iaitu kita bahagi-bahagikan kan. Kalau kita lah misalnya katakan, kita sebagai contoh katakan secularism secularism ni ialah satu bentuk, iaitu cara bentuk pemikiran yang lahir di Eropah dulu kan, iaitu apa? Memisah-misahkan. Ada benda untuk Allah kan, ada benda untuk kita sendiri, yang kita fikir sendiri kan. Mereka tak katalah untuk berhala. Sebab apa? Kalau zaman-zaman moden orang setengah-setengah tu tak pakai berhala dah, dia pakai sains ke, dia pakai apa benda kan. Tetapi mereka pisahkan. Untuk agama, ini untuk Allah, iaitu sembahyang untuk Allah. Masuk gereja, masuk gereja. Jadi masuk gereja masa hari Ahad, masa lahir, masa nak kahwin, masa nak mati, tu panggil padri-padri. Jadi padri pun datanglah, bacalah kitab lah, gini. Kemudian habis saja, kita tengok kan macam mana kan orang-orang yang tak percaya kepada Islam ni kan, tak percaya. Mereka kahwin di dalam mana? Pergi kahwin bersama dalam gereja. Tapi dengan pakaiannya, dengan takni kan, lepas tu ke mana pula? Jadi maknanya Tuhan ni seolah-olahnya, bukan kita kata, tapi seolah-olahnya macam itulah yang diamalkan. Iaitu Tuhan ni ada di tempat-tempat tertentu, ada di masa-masa tertentu. Jadi akhirnya perkara ni, cara pemikiran macam ni, cara ni dialihkan pula kepada kita, kepada orang Islam kan. Dan kita pula terima pula tu kan, cara hidup mereka, cara style mereka. Jadi benda ni sedikit demi sedikit kan, sehingga budaya-budaya orang kafir pun kita pun terima kan, cara budaya orang kafir kan, macam ni. Kita tengoklah sekarang kan, macam mana orang Islam kan terpengaruh banyak kan dengan budaya-budaya daripada orang kafir. Dan budaya-budaya ni bersumberkan kepada yang kita kata tadi, iaitu apa? Sekular ni kan. Mereka ni, bagi orang kafir tu, mereka ni dah memang dah kafir kan tak? Jadi sekular lah mereka. Jadi orang Islam pun nak disekularkan juga kan. Jadi ada juga lah orang Islam yang terikut-ikut dengan cara macam tu, iaitu apa kan? Masa ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Masa apa? Masa sembahyang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Masa masjid untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di luar masjid, semasa kita buat kerja, masa kita buat kerja lain, kita buat benda lain di rumah, di pejabat, di apa yang, adakah kita merasakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah Allah ada di situ? Yes, Allah Taala ada di situ. Sepatutnya Allah Ta'ala lah yang menghukum kita. Sepatutnya kita ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Masa sembahyang ni kita jaga perkara ni membatal, perkara ni tak boleh. Keluar rambut satu urat kan, kalau orang perempuan lah sebagai contoh kan, satu urat rambut pun kan keluar kan, kita akan rasa macam masalah ni batas sembahyang kan. Kita rasa keluar angin sikit, kita batas sembahyang, tak, kita ambil wuduk semula kan. Kita tengok kan betapa kita telitinya dalam sembahyang kan. Kita jaga perkara yang membatalkan sembahyang, tak boleh keluar satu perkataan pun yang bukan sembahyang kan, kita ketawa, kita apa bercakap, tak boleh, batas sembahyang. Tapi bila di luar sembahyang, kita buat perkara kadang-kadang tu membatalkan setengah-setengah tu, membatalkan agama, wal iyazubillah kan, membatalkan agama kan. Sehingga macam tu, tapi tak kisah pun. Sebab apa? Di luar sembahyang. Sedangkan bagi kita orang Islam, kita adalah sama saja. Dalam sembahyang, luar sembahyang, kita mestilah menjadi muslim, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hamba muslim, menjadi hamba Islam, hamba kepada Allah ni masa dalam sembahyang saja. Bukan menjadi hamba Allah ni masa Ramadan saja kan. Tapi masa luar Ramadan dah boleh bertukar macam-macam. Itu ialah nak katakan apa yang berlaku lah kan pada hari ini. Jangan orang musyrik ni, itu cara dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala marahlah kepada mereka ni kan.
inilah perangai mereka sa'a. Allah Ta'ala kata ma yahkumun, buruknya apa mereka, cara mereka fikir mereka kan. Ma yahkumun, apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka buat keputusan ni, cara macam ni, cara pemikiran yang sangat-sangat buruk kan. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat 137 kan, insya-Allah. Ayat 137 Allah SWT sebut wa kazalika, dan begitulah. Maknanya Allah Ta'ala sebutkan tadi, itu di antara apa yang telah mereka lakukan itu apa itu? Menjadikan binatang, menjadikan benda ni untuk Allah, benda ni untuk bukan Allah, untuk ni. Itu sebagainya, dengan bahagi-bahagikan macam tu. Allah Ta'ala kata begitulah. Begitulah. Kalau macam itulah, maka zayyana likasirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Ayat ni macam kalau kita tengok dari segi bahasa Arab macam terbalik-balik sikit lah. Terbalik-balik. Jadi terbalik-balik macam mana kita tengok kan? Wa kazalika. Zayyana tu maknanya menghiaskan. Siapa menghiaskan sini? Yang menghiaskan di sini ialah syuraka'uhum. Iaitu kita kata berhala ke, ataupun jin ke, ataupun wakil berhala ke. Sini ulama-ulama sebutkan apa maksud syuraka tu, ialah syirik-syirik mereka tu. Ada yang kata ialah tu pendeta-pendetanya, sami-saminya kan, yang jaga-jaga berhala tu. Ada yang kata jin lah menghiaskan. Jadi maknanya menghiaskan kepada mereka ni, kepada orang kafir ni, kepada orang yang tak nak beriman ni. Mereka ni, apa ni, syuraka tadi tu menghiaskan likasirin minal musyrikin qatla auladihim, perbuatan membunuh anak mereka. Jadi mereka ni kan bunuh anak. Salah satu daripada tradisi bunuh anak, tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan. Kadang-kadang lelaki dan perempuan mereka bunuh ni kerana apa? Takut miskin. Kadang-kadang mereka bunuh anak perempuan ni kerana takut nanti kan dimalukan, diaibkan nanti kan, bila besar nanti anak perempuan ni mengaibkan mereka kan. Jadi mereka bunuh. Ada anak perempuan mereka bunuh, ada anak lelaki mereka bunuh kan. Jadi macam-macam lah mereka bunuh kan. Jadi qatla auladihim. Jadi mereka rasai bahawa mereka bunuh anak-anak mereka tu adalah satu benda yang menarik, satu benda yang indah, satu benda yang bagus. Zayyana. Sebab itulah siapa yang zayyana tu? Yang menzayyanakan situlah syuraka'uhum. Gitu kan. Jadi Allah SWT kata kat sini kan, syuraka'uhum ni menghiaskan untuk mereka, membuatkan mereka rasa cantik, bagus perbuatan mereka tu. Kenapa? Liyurduhum. Sebenarnya adalah untuk menghancurkan mereka tu. Perbuatan tu, syuraka mereka tu menghiaskan, merasakan bahawa benda tu cantik, sebenarnya adalah untuk menghancurkan mereka. Mereka akan hancur dengan tu. Kalau syaitan tahu kan tak? Kalau iblis tahu kan bahawa Allah SWT, dia kenal Allah SWT kan. Jadi dia buat benda ni cantik, sebenarnya adalah untuk menghancurkan mereka. Liyurdu. Allah Ta'ala katakan liyurdu. Kemudian yang kedua ni liyurdu Kemudian yang kedua tu apa? Waliyalbisu. Dan untuk yalbisu. Yalbisu ni mengkaburkan, membelakan, maknanya jadi nampak macam tak betul, tak betul kan, gitu kan. Liyal bisu, ni liyal bisu ni liyal bisu. Jadi Allah SWT kata sini waliyal bisu tu dua kan. Kenapa Allah mereka ni menghiaskan kepada orang musyrik tu, bunuh anak tu bagus. Yang pertama untuk liyurdu, untuk merosakkan mereka. Kemudian yang kedua untuk liyal bisu, untuk confuse-kan mereka. Confuse apa? Confuse dalam agama mereka. Liyalbisu alaihim dinahum. Apa yang din sini? Iaitu mereka orang kafir Quraisy di zaman Nabi ni, mereka ni mewarisi, mereka kata mereka ni ikut ajaran Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pernah bunuh anak dia. Dia kata pernah sembelih itu Ismail tu. Tengok cara fikir dia. Ini cara fikir syaitan ajar kepada mereka kan, beritahu kepada mereka. Jadi kamu pun boleh jugalah sembelih. Kan? Tengok kan, Nabi Ibrahim pun nak sembelih anak dia. Jadi kamu, apa salahnya nak sembelih anak-anak kamu? Tengok. Jadi rasa tak bersalah kan. Tu zayyana. Tu kata zayyana. Wa kazalika zayyana. Jadi Allah Ta'ala kata seterusnya ialah apa? Walau sya'allahu ma fa'aluh. Allah Ta'ala ni dah beritahu dah. Tapi kalau Allah Ta'ala ni walau sya'a, kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya ma fa'aluh, mereka tak akan buat benda tu kan. Maknanya gini kan. Maknanya kan, Allah Ta'ala dah beritahu dah. Ini adalah tak betul. Ini adalah salah. Tapi mereka nak buat juga. Tapi biarlah mereka nak buat. Buatlah. Buat gitu. Jadi Allah Ta'ala kata, fazarhum. Biarlah Muhammad. Biar mereka nak buat sangat. Dah cakap dah kepada mereka, jangan buat. Ini adalah salah. Ini adalah perhiasan daripada syaitan kan. Syaitan yang janjikan. Syaitan yang mengatakan benda ni cantik. Tak. Jadi akhirnya Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita SAW, fazarhum. Biarlah mereka tu. Biarlah. Fazarhum. Biar mereka tu. Wa ma yaftarun. Dan apa yang mereka mengada-ngadakan tu. Jadi ayat ni adalah apa kan? Jadi nak beritahukan bahawa nak ceritanya adalah bahawa
apa yang mereka lakukan tu, orang-orang musyrik lakukan tu sebenarnya adalah ditipu sebenarnya. Ditipu oleh iblis, ditipu oleh pendeta-pendeta mereka, ditipu oleh semualah kan sama-sama mereka merasa betul kan. Tak ada orang menyanggah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu. Jadi setakat itulah saja insya-Allah kan dalam sesi kita pada pagi ini. Insya-Allah jumpa lagi di dalam sesi akan datang insya-Allah, iaitu di muka surat yang ke-146 146 jam pukul 6.15 pagi esok insya-Allah taala. Setakat itu saja insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpandang ada orang bagi salam tu. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan beri insya-Allah kefahaman kita kepada kita sedikit insya-Allah kan. Selepas daripada itu kita boleh tadabbur insya-Allah dan insya-Allah boleh tengok lagi, dengar lagi kan daripada ramai lagi, banyak lagi ustaz-ustaz yang lain insya-Allah kan yang akan menceritakan kepada kita ayat-ayat ni kan insya-Allah itulah sekadar yang kita boleh buat, mampu kita buat insya-Allah pada kali ini, dan kita sudahi sesi kita insya-Allah dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri dan juga tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.